Okey, Zack, Mas, sekejap nak ambil nafas kejap sebenarnya. Okey, sebab sebentar tadi saya baru sahaja selesai buat satu cabaran, kan? Tapi saya tak dapat habis semualah sebab kita nampak macam mudah tapi sebenarnya sangat susah. Okey, lagi-lagi orang macam saya mungkin kita tak ada latihan ni yang khusus untuk nak melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini kan. Tapi sebenarnya saya tertanya-tanya juga kan, adakah semua nak lakukan aktiviti ini perlukan latihan ataupun perlukan badan yang cegas kan? Untuk nak tahu dengan lebih lanjut, kita bersama dengan orang yang pakar untuk nak bercerita dengan kita mengenai hal keselamatan ini. Kita bersama dengan Encik Hafiz. Assalamualaikum Encik Hafiz. Ya, waalaikumsalam. Okey, baik Encik Hafiz. Boleh Encik Hafiz ceritakan apakah prosedur keselamatan kepada pengunjung yang nak datang ke sini untuk lakukan aktiviti ini? Okey, so untuk berada di tempat ni, kami memang keselamatan amat diutamakan lah. Okey, yang pertama, setiap alat peralatan atau alat peralatan diri inilah PPE, memang kami akan pantau, sentiasa akan periksa kebagusan dia, kebaikan dia, okey, untuk digunakan sepanjang masa lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, setiap pelatih dan penyelamat di sini memang antara yang bertauliah lah, yang bertauliah dan terlatih untuk mengendalikan aktiviti seperti inilah. Okey. Dan pengunjung juga setiap kali datang ke sini untuk sebelum bermain aktiviti di sini kami akan mengajar dulu cara bagaimana untuk prosedur untuk bermain dahulu, baru dilepaskan untuk mulakan aktiviti seperti inilah. Jadi memang pengunjung perlu peka dengan dulu semua keselamatan, semua prosedur yang ada di sini. Baik, kalau kita bercerita mengenai aktiviti lasak ini, sebenarnya ada macam-macam lagi aktiviti yang kita boleh lakukan, kan? Tapi ada orang yang kaitkan juga aktiviti lasak ini dengan bersenam, beriadah. Jadi kita nak tanya Encik Hafiz lah, adakah aktiviti lasak ini sebenarnya dia berkaitan juga dengan aktiviti riadah bersenam? Okey, so perbezaan untuk bersenam dengan aktiviti lasak lah. Bersenam ni merupakan satu aktiviti yang lebih ringan, yang dilakukan ada tempoh masa tertentu dan berulang-ulang kali. Okey, untuk nak menjaga kecergasan diri lah. Tapi untuk aktiviti lasak ni, dia lebih kepada satu aktiviti yang ekstrim. Aktiviti ni memerlukan fokus yang tinggi, kekuatan badan yang tinggi, dan dia lebih menggunakan daya otot tu lebih tinggi daripada kita berlatih dekat mesin di gym lah. So aktiviti lasak ni lebih mencabar minda dan juga fizikal lah. Jadi kita nak tanya pendapat Encik Hafiz lah. Kadang-kadang bila orang melakukan aktiviti lasak itu, kan, dia terlupa tentang aspek keselamatan dan yang paling penting sekali adalah kemampuan diri dia sendiri. Jadi kita nak tanya pada pendapat Encik Hafiz, bagaimana untuk kita nak tahu bila limit badan kita tu untuk nak melakukan sesuatu aktiviti lasak itu? Okey. Setiap orang yang suka gemakan aktiviti lasak ni, kadang bila dia berpenat, dia lupa aspek keselamatan macam yang Encik cakap lah. Okay. Tapi sebab tu para pengendali ataupun instruktor ataupun pengawal, dia akan menjaga dulu, sentiasa alertkan, beritahu kepada peserta untuk sentiasa fokus kepada alat keselamatan diri, supaya dengan alat keselamatan diri inilah yang akan selamatkan nyawa peserta lah. Dan sebab tu kami menyediakan peralatan yang baik supayanya kalau terlupa pun tetap akan tergantung. Jadi saya pasti memang Encik Hafiz pun memang merupakan seorang peminat aktiviti lasak, betul kan? Ya, betul. Okey, jadi pada pendapat Encik Hafiz lah, apakah keistimewaan yang kita boleh dapat apabila melakukan aktiviti lasak seperti ini? Bagi pendapat saya, keistimewaan salah satu dia akan meningkatkan daya kecergasan fizikal kita. Okey, yang kedua, fokus. Bila lakukan aktiviti yang mencabar macam ni, fokus kita mesti lebih tinggi. Akan kita rasa lebih takut, lebih rasa nak genggam tali lebih kuat. Fokus tu akan meningkat lebih tinggi lah. Yang ketiga, kita boleh memudahkan untuk, kalau lepas melakukan aktiviti ni, selalu kita akan lebih penat kan, dan malam tu akan lebih mudah untuk tidur lah, untuk bangun hari esok melakukan aktiviti yang seterusnya. Dan kita boleh menjadikan aktiviti lasak seperti ni sebagai hobi yang baru. Mungkin sebelum ni tak pernah buat, bila dah try buat, oh best pula, dan dia akan jadi satu hobi yang baru lah untuk seseorang. Dan yang terakhir, boleh berkenalan dengan orang baru, boleh berkomunikasi. Bila waktu melakukan satu cabaran tu,
lebih mudah untuk berinteraksi dengan antara satu sama lain lah. Kita nak tahu jugalah, ada tak pengalaman-pengalaman yang menarik yang mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan bila menjadi pelatih di tempat ini? Bagi saya suka setiap pengunjung yang datang, terutamanya seseorang yang sangat takutkan ketinggian. Sebab bila saya dapat bantu dia untuk harungi satu persatu halangan dan cabaran dan dia berjaya melepasi halangan dan cabaran itu satu kepuasan untuk kami dan satu kepuasan untuk pengunjung jugalah. Tapi memang betul memang suka saya nak kongsikan. Tadi kalau anda dapat lihat sebenarnya saya pun dah tersangkut tadi kat satu cabaran di atas, tapi kita dapat lihat para pelatih yang berada di sini dapat guide saya dengan tenang, jadi saya pun memang tak kelang kabut, saya pun berasa tenang juga, walaupun rasa takut juga sebab kita dah tergantung, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar dan saya pun dapat turun dengan selamat. Okey, itu memang itulah kepakaran pelatih yang berada di sinilah. Mungkin anda berada di rumah kalau nak try cabaran lasak seperti ini, okey, mungkin boleh kongsikan laman web ataupun Facebook di sini. Okey, kalau laman web untuk pengunjung ingin mencari maklumat, okey, ataupun ingin membuat tumpuan, boleh layari www.discoverypark.com.my ataupun IG dan Facebook sama je, Discovery Park Malaysia. Rasanya itu saja perkongsian kami di sini. Okey. So nantilah saya cerita dengan Muaz dengan Zaid dekat studio nanti. Lepas ni kita balik, kita boleh cerita dengan lebih lanjutlah mengenai tempat ni. Okey. So oleh itu kita tinggalkan dulu di sini. Kita kembali kepada Muaz dan Zaid di studio.